Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم ثم أقول أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis juga angkat imam satu ya. Sebenarnya segan saya ni bukan orang jahil ni tuan-tuan. Saya sebahagian daripada tuan-tuan juga. Qariah tuan-tuan juga. Cuma jarang balik. Okay. Yang kenal itu kenal lah. Yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Masjid Jamiat Bukit Jana, seluruh ahli jawatankuasa karya masjid, tuan-tuan imam, pegawai masjid, tuan-tuan Bilal, para asatizah, tok-tok guru, ustaz-ustazah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan inayah serta hidayah kepada kita untuk mempertemukan kita pada malam ini di dalam satu suasana yang sangat baik, di dalam rumah Allah yang Allah janjikan dengan pelbagai kelebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpun sesebuah kaum itu dalam rumah Allah daripada rumah-rumah Allah, melainkan mereka itu duduk di dalam rumah Allah Ta'ala ini membacakan ayat Allah, yakni membacakan ayat-ayat suci Quranul Karim. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mengambil pelajaran terhadap apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah tersebut. Melainkan tidak lain tidak bukan mereka akan memperolehi kelebihan. Yang pertama apa dia? Illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan memperolehi ketenangan. Siapa rasa tak tenang malam ini bila berada dalam lingkungan ini? Pastinya daripada berada di rumah tu barangkali ini dah tenangnya barangkali. Tenang. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah berikan limpahan rahmat kepada kita. Wa haffathumul malaikah, para malaikat memayungi tanda memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berada dalam rumah Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan malaikat ini akan menyatakan dan menyebut satu demi satu siapa yang berada dalam majlis ilmu ini. Tanda mereka akan dimention, tanda mereka akan disebut, dikenali oleh makhluk Allah yang sangat terpuji sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara mereka-mereka yang seringkali ingat akan Allah, berada dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang diberkati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beroleh kelebihan dan juga fadilat seumpama itu yang berada dalam majlis hingga saat ini insya-Allah. Ya tuan-tuan sekalian, saya bersyukur kerana kesempatan sejak masjid baru ni kan,
saya bukanlah asing sangat pada tuan-tuan. Belum ada masjid baru ni, saya bersama dengan sebahagian pada jemaah yang ni pada bulan Ramadan, bila mengingatkan Ramadan ni, ingatlah kita berapa tahun sebelum ni pimpin sembahyang tarawih. Kalau perasan lah, siapa yang perasan pimpin sembahyang tarawih, yang adalah 2-3 malam. Orang minta 5, kalau boleh 3 dah lah. Sebelum tu 7, lepas 7 jadi 5, lepas 5 3. Tahun ni entah lagi. Okay, tak berani nak bagi banyak-banyak atas komitmen. Jadi mungkin sebahagian dah tahu, kalau saya di Taman Desa Jana tu orang kata Yuk jual ikan tu, saya lah anaknya Pak Yuk tu. Okay, jadi mudah-mudahan kita terus berukhuwah dan terus berkenalan, sehingga saat ini insya-Allah di kalangan ayah-ayah saya, jiran tetangga. Jadi saya malam ni bukan mengajar tuan-tuan, tapi lebih kepada kita menukilkan apa kata ulama. Saya nak buat malam ini dengan bila sebut tentang ambang Ramadan, sebenarnya Ramadan nak datang dah ni. Kalau siapa yang tak perasan tu, memang dekat sangat dah pun. Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih. Mungkin 18 hari. Boleh tengok balik kalender yang ada. Ada orang buat countdown, perkiraan. Okey. Menunjukkan Ramadan semakin dekat dengan kita. Ataupun satu festival yang ibadah yang akan dekat dengan kita. Kalau kita tengok hari ni apa jua festival yang ada di luar tu, dengan contohnya orang berniaga ke, kalau orang buat festival makanan ke, belum sampai hari tu dia akan diberikan peringatan dari sudut promosinya sebagainya. Jadi kita rasa dekat. Begitulah Ramadan. Sebab itu usaha seumpama hari ni memberikan satu gambaran, memberikan satu usaha menunjukkan kita hari ni yang kadang-kadang mungkin lupa ingat jauh lagi Ramadan ni. Sebenarnya dah dekat sangat, dah dekat sangat. Cuma sikap kita barangkali mungkin diingatkan mungkin 2 minggu sebelum kita baru ingat. Kalau buat ambang ni 3 bulan lepas, apa pula kata jemaah, kata JK Karya, apa ya? Ambang Ramadan bulan berapa? Rabiul Awal. Padahal tak pelik. Nanti kita akan nukilkan beberapa petikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana salafus salih terdahulu sudah memperbanyakkan doa dan festival mereka, mempergiatkan ibadat mereka 6 bulan sebelum. Menunjukkan mereka dah ada festival, mereka dah buat kempen nak sambut puasa 6 bulan sebelum. Kalau kita try buat apa itu ke? Ceramah ambang Ramadan. Okey? Dia kata apa, tak ada model lain, jauh lagi kan. Tapi kalau orang mungkin nak buat, apa salah? Sebab ada selaras dengan kehendak para salafus salih. Jadi malam ni saya nak bawa satu tajuk, petikan maqalah ataupun petikan penulisan kecil, risalah kecil Kutaib oleh para ulama berhubung dengan tajuk Kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita nak menyambut Ramadan. Kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita nak menyambut Ramadan al-Mubarak, supaya sambutan kita nanti bila masuk Ramadan, betul caranya kita buat. Tidaklah seumpama bulan-bulan sebelum ni. Barangkali mungkin kita boleh sebut Ramadan sebelum ni PKP, kita duduk rumah aja kan. Okay, tahun ni sudah dekat juga macam Ramadan sebelum ni. Kita boleh beraktiviti, kita boleh tarawih, kita boleh buka puasa, kita boleh bersahur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada lebih banyak lagi aktiviti boleh kita giatkan kan dalam suasana norma baru ni kan. Okey. Namun keterbukaan yang ada itu kita nak buat macam mana supaya kita dapat rasai Ramadan itu sangat penting dan berguna seperti mana bergunanya Ramadan ini kepada para sahabat ashabul jalil, para salafus salih, orang-orang terdahulu yang sangat merasai Ramadan pada mereka. Dan kita kau boleh tak juga puasa macam tu. Bukan dengan elemen-elemen lagu mengingatkan Ramadan barangkali, bukan dengan elemen-elemen Ramadan ini dengan bazarnya, syiar. Kadang-kadang syiar itu yang membangkitkan semangat Ramadan tu. Peniaga-peniaga dah cabut undi nak ni sekian. Sudah ada viral tapak-tapak pasar malam yang akan ada bazar. Jadi kita perasan Ramadan tu masa tu. Kalau tak ada lah iklan tu, barangkali tak perasan Ramadan kita. Rugilah kita sekadar itu. Sedangkan kita nak Ramadan macam mana kita rasa. Okey, kita tengok bagaimana usaha-usaha apa yang disebut oleh para ulama. Moga-moga kita dapat perasaan
yang kita hendak betul kita rasa Ramadan ni. Baik. Maka kita mulakan bagaimana kata ulama. Salah seorang ulama yang bernama Ibn Rajab, dia menimbulkan persoalan. Setiap kita pada hari ni sangat bercita-cita akan Ramadan ni. Setiap kita ni adalah seorang yang sangat memerlukan bulan Ramadan ni. Okey, kita tak cerita bulan Ramadan ni apa dia pun, tapi kita nak bagi gambaran pada tuan-tuan, Ramadan ni semua menjadi impian masing-masing. Kalau boleh sebulan ni kita grab betul-betul. Kita nak rasa betul Ramadan ni. Kenapa? Memang fitrah kita berkendak kepada Ramadan ni. Sebab apa? Kita akan tengok. Wa busyra liman ballaghahu Allahu Ramadan. Dia akan rasa gembira, seronok siapa yang dapat sampai Ramadan. Orang yang rasa seronok Ramadan sampai, artinya dia ni orang yang betul-betul terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Busyra liman ballaghahu Allahu Ramadan. Siapa yang sampai, Allah sampaikan dia pada Ramadan, dia rasa seronok. Ini satu di kalangan orang-orang terpilih. Tapi kalau orang tu dapat Ramadan masuk, dia rasa penat, dia rasa letih, rasa Allah udah Ramadan kena puasa pula. Cek balik tu. Kita apa mana orang ni? Sepatutnya kita suka. Sebab bila ada orang sikap macam tu, jadi kalau orang tak suka pun sekarang ni kena buat suka lah ya. Sebab apa? Ulama meletakkan orang yang betul-betul rasional, Ramadan ni dia memang kena suka. Sebab apa? Kaifa la yubashshirul mu'minun bi fathi abwabil jinan. Bagaimana tak suka orang mukmin ni bila Ramadan bi fathi abwabil jinan, terbukanya pintu-pintu jinan, syurga. Terbuka pintu-pintu syurga. Tak suka lagi? Tu soalan yang timbul. Kaifa la yubashshirul mudham al-mudhnib bi ghalqi abwabin niran. Tak suka lagi ke nanti Ramadan tutup habis pintu-pintu neraka ni? Okey, dua. Sudah. Okey. Wa kaifa la yubashshirul aqilu bi waqti yughallu fihi syaitan. Tak suka lagi ke bagi orang yang ada akal, waktu tu syaitan kena belenggu. Syaitan kena belenggu. Sebelum hari ni kita turut aja. Apa hendak syaitan, apa rasa syaitan suka, apa kehendak sesuatu yang keinginan syahwat yang ini, semua tu syaitan lah asasnya. Kita nak itu, nak ini, nak makan banyak, nak suka membazir, nak langgar itu ini, peraturan apa yang ada. Sebab apa? Benda tu datang daripada syahwat, kehendak. Tak lain tak bukan, tu syaitan lah tu. Maka syaitan yang memandu kehidupan selama hari ni, dia kena belenggu. Maka orang yang rasional tak suka ke dalam keadaan macam tu, terbukanya pintu syurga, tertutupnya pintu neraka, syaitan kena belenggu. Maka kalau boleh jawab soalan tu, clear lah. Tak lah festival Rob itu, tak lah bulan macam tu, siapa tak nak macam tu? Okey, ini soalan yang dibangkitkan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Okey, sebab tu tuan-tuan sekalian, sebab itu kita tengok nilai yang disebut oleh para ulama salafus salih terdahulu sebelum kita. Terdahulu sebelum kita tengok sikap mereka. Salafun salih ni artinya ulama-ulama dulu, orang dulu, mereka sambut Ramadan macam mana ni? Saat kita 2-3 minggu ni, apa rasa dia, apa perasaan dia? Mereka akan sebut kanu yantadhirunahu bifazigis sabar. Mereka ni akan tunggu Ramadan ni, sabar. Artinya mereka menunggu-nunggu Ramadan ni. Wa yas'aluna Allah Ta'ala, mereka minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayyishu li Ramadan al-maqbal. Minta, ya Allah, biarlah kamu sampai Ramadan ni bulan ni. Minta kami sampai Ramadan ni. Persoalan saya tuan-tuan, sampai hari ni kita minta tak apa tu? Ada tak kita doa macam tu? Nak Ramadan ni, tapi minta tak? Yang kadang-kadang dia perselisihkan pada kita hari ni, doa-doa ini tak sahih ni, itu yang kita bayarkan. Tapi asas yang kita yang standardnya kita minta untuk sampai Ramadan tu, ada ke tak hari ni? Barangkali tak ada 2 minggu lagi tak minta. Sebab kita tak boleh jamin, termasuk saya yang bercakap hari ni. Sehingga ulama terdahulu pun wa yas'alunallaha li Ramadan al-maqbal, supaya mereka ni datang, Ramadan tu datang ke dia. Kita pun minta juga, paling kurang ada lah rezeki sampai Ramadan ni, paling kurang 2 minggu ni.
Siapa boleh jamin esok hidup? Beda. Siapa boleh jamin esok hidup? Tapi yang tak lain tak bukan boleh minta lah. Cerita kita minta. Imam baca tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu doa tu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila minta, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Siapa nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa-siapa nak minta pada Allah Taala minta. Kenapa? Inni qarib, kata Allah. Aku ni rasa sangat dekat pada orang yang minta akan sesuatu. Ujibu da'wata da'i. Idza tadi siapa minta? Allah jawab, pasti aku terima. Idza da'an, apabila dia minta lah. Okey, siapa minta aku bagi. Aku mustajabkan siapa yang minta. Okey? Itu jaminan dalam Quran memang sebut. Jadi hari ni nak minta ke tanda itu macam kita hari ni lah. Macam mana nak dapat air sinar? Macam mana nak dapat apa? Pasal minta lah. Tak minta tak dapat. Nak boleh dapat apa-apa tu, minta dulu. Termasuk Ramadan ni, kita nak dapat seronok itu ini dan sebagainya. Mintalah rasa dapat dulu. Takut tak terpeluang kita nak dapat. Jadi itu antara perkara-perkara yang sangat penting bagi kita sikap sebelum menyambut Ramadan al-Mubarak ini. Apa kata mereka lagi? Atau hari ini saya just nukilkan para ulama kata. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah benda-benda itu. Hatta ya'ubbu min khairil fadl. Min khairi wal fadl. Sehinggalah kita ni boleh rasa seronok, dapat rasa kebaikan dan kemuliaan apa yang ada. Macam kita hari ni nak minta, seumpama orang nak dapat kerja. Jadi nak tak nak dia kena buat satu yang baik dalam resume dia, dalam permohonan dia, nak cerita apa dia terbaik tu. So dia akan berusaha lah sungguh-sungguh minta tu, kemukakan benda yang sangat baik, yang paling baik bagi dia, sebab dia nak dapat. Okey. Maka kata ulama, dalam sikap para ulama terdahulu, Al-Mu'alla bin Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Ini yang dah sebut tadi. Mereka ni para ulama sebelum ni dah minta Tuhan 6 bulan sebelum ayyuballighahum ar-Ramadan, ayyuballighahum Ramadan, supaya menyampai Ramadan kepada mereka. Okey? Apa doa mereka? Ini kita boleh amal. Ini kita boleh amal. Apa kata mereka yang disebut dalam Ibnu Katsir? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimahu minna mutaqabbala. Boleh ikut ramai kita ikut doa ni. Mudah-mudahan kalau orang ni tak sebut sebelum dia tak sebut, malam ni dah sebut, mudah-mudahan kita sampai Ramadan kita sebut. Ni doa yang disebut oleh Yahya bin Ibnu Katsir. Okey. Ni seorang ulama yang dia memperbanyakkan doa ni 6 bulan sebelum. Jadi kita hari ni cukuplah 2 minggu sebelum pun paling kurang dapatlah rasa sikit. Okey? Sama-sama baca. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Wa tusallimahu minna mutaqabbala. Wa tusallimahu minna mutaqabbala. Okey? Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakan kami dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan sejahterakan kami pada bulan Ramadan dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Doa yang sama maksudnya, tapi bersungguhlah, bersungguh. Itu dia. InsyaAllah. Jadi tuan sekalian, ini antara sikap-sikap ulama, sikap-sikap ulama. Jadi sebab tu hari ni, di atas sikap-sikap hari ni, kita orang yang kebiasaan ini, macam mana nak rasa sikap seumpama itu? Kita lah dalam kalangan kita ni, barangkali ada di kalangan pemimpin keluarga, ada ibu, ada ayah, pemimpin masyarakat. Maka usaha-usaha untuk memakmurkan, usaha-usaha untuk mempromosikan Ramadan ni perlu giat dah sampai sekarang. Banyakkan nasihat-nasihat utama, nasihat-nasihat yang penting yang mengingatkan Ramadan kepada waris-waris kita. Sebab bila masuk Ramadan, dia tak boleh macam kita
Macam pelari pecut lah, pelari pecut. Pelari pecut, lomba lari ni kan, orang yang main lomba lari. Dia medan dia sebenarnya kalau 100 meter macam tu. Medan dia 10 saat je yang betul ya. Medan dia tu 10 saat je. Nak tahu menang kalah dia tu dan berjaya tak berjayanya misi dia tu 10 saat tu je. Tahu 11 saat atau 12 saat. Tetapi dia punya preparation, persediaan dia tu, adakah dia lari 10 minit sebelum tu? Dah, bertahun-tahun supaya dia dapat sampai medan 10 saat hari yang kejadian tu. Dia boleh solid, dia boleh buat macam mana kehendak dia, rekod yang dia nak hasilkan. Dan rekod yang dia nak hasilkan hari kejadian tu berpaksikan kepada apa usaha sebelum tu. Jadi sebab tu Ramadan akan datang ni, yang 2 minggu akan datang kita nak hadap ni, momentum berjayanya Ramadan tersebut dia bukan kira masa Ramadan tu. Sekarang ni prepare macam mana? Hari-hari kita hari ni ngadap Facebook, ngadap media sosial, jumpa orang ramai, buat macam-macam. Jadi apa yang kita akan buat? Oh, hari ni dalam sudut ibadat aku buat benda yang fardu. Cuma kadang-kadang ada yang ikut waktu, kadang-kadang lewat, kadang-kadang itu ini sebagainya. Okey, kita performkan dulu soal fardu kita dulu. Kita performkan soal fardu tu dulu. Apa dia? Sempurnakan ikut pada waktu-waktu tertentu, solat 5 waktu kita tu sharp masuk sembahyang dulu. Prepare yang fardu dulu. Clear dulu. Sebab apa? Supaya Ramadan nanti nak apply benda yang sama. Tapi kalau benda ni tak buat daripada awal, tiba-tiba Ramadan nanti baru buat, cungap kita. Sebab dia asal dia macam tu. Asal dia macam tadi. Okey, kalau kata ambil lari 100 meter tak apalah, sekejap sangat. Main bola lah 45 minit. Main bola 45 minit tu, dia yang main 45 minit tu bukan boleh kuat 45 minit, melainkan mereka ada ujian kecergasan lah, itulah ini dan sebagainya. Tengok dia punya degupan jantung semua bagainya. Dia sentiasa dimonitor benda-benda tu. Okey, kalau complete barulah dia ni boleh main 45 minit. Baru boleh main 90 minit. Macam itulah kita. Jadi apa yang saya nak sambut saya dengan tuan-tuan kita nak buat awal ni, kita kemas dulu bab ataupun ibadat-ibadat fardu, ibadat-ibadat wajib kita ni pada tahap kesempurnaan tertinggi sebelum Ramadan. Jaga solat fardu. Okey, lepas habis clear bab fardu, pergi pada masalah solat sunat kita. Hebatkan dulu solat sunat. Belum ni jarang buat rawatib, sama ada rawatib ba'diyah qabliyah ataupun skip. Buat mana? Agak-agak buatnya sebab kebetulan datang besar ataupun datang masjid surau. Kita buat maghrib, selepas maghrib, lepas isyak makan balik. Ataupun isyak pun tak ada buat, lepas isyak nak balik makan, lapar. Buat sebelum, lepas maghrib, lepas isyak. Dua tu yang kita buat. Baik, nak apply ni 20 rakaat akan datang ni. So bagaimana prepare kita? Selagi ada rawatib lepas ni, bermula lepas subuh, pukul rata dulu. Boleh tak buat? Pukul rata dulu. Kalau tidak nanti masuk Ramadan betul-betul 8 je lah kita mampu. 8 kita mampu, 20 cungap kita. Kita ambil 20 tu dulu dari sudut penyempurnaan rawatib kita. Maksudnya daripada sekarang kita sudah pun mempersiapkan sedia diri kita dengan kita panggil apa ni? Kita panggil stamina kita dari sudut ibadat. Okey? Di samping itu boleh try Ramadan nak uji tahap, sebab kita takut jatuh dalam golongan man kana maridhan aw ala safarin. Maridhan itu kita takut orang sakit, kita mampu puasa ke tak ni tak pernah try mampu ke tak. Maka bila tak pernah try, kita tak boleh jatuh kita ni orang yang sama ada boleh puasa ke ataupun memang tak mampu puasa ke, atau boleh puasa tapi tak boleh dengan sebab sakit yang ada harapan sembuh ke, tak ada harapan sembuh ke. Bila nak try sekarang? Jangan sampai kat ujung-ujung ni. Sekarang ni boleh try. Baru kita boleh hukum diri kita ni sakit yang boleh sembuh ke tak boleh sembuh. Bila sakit yang boleh sembuh, hukumnya lain. Bila sakit yang tak boleh harapan sembuh, hukumnya lain. Ataupun kita tergolong di kalangan orang yang boleh puasa ataupun kena buka puasa diri kita sendiri, ataupun kita kena buka puasa sebab orang lain. Macam mana contoh? Boleh try dah ibu-ibu mengandung. Ibu-ibu mengandung ni kita boleh try and error. Sekarang ni dah 2 minggu kan, anak baru lepas pantang tu clear lah kan, lepas 2 bulan ataupun habislah dia punya nifas, habis kurang 3 bulan. So anak ni susu penuh ni. Fiqh sebut apa? Kalau buka puasa sebab orang lain. Okey, sebelum tu, kalau buka puasa dengan sebab dirinya sendiri yang sebab dia buka puasa,
sakit atau sebab pitam dan sebagainya, maka apa yang berlaku? Tuftar, dia kena buka puasa dan kena ganti pada hari lain. Dia beza pada ibu yang mengandungkan anak dia, menyusukan anak. Kalau dia boleh je puasa, tapi kesian kalau puasa tak cukup air dalam badan dia, air susu tak keluar, so dia kena minum dan dia buka tu sebab anak. Maka hukum di situ dia bukan sekadar buka puasa ganti hari lain, tapi plus fidyah. Kena tambah fidyah kat situ. Dia kena plus fidyah. Sebab apa? Dia buka sebab orang, bukan sebab dia, sebab anak tu. Boleh kau yang kongsi fekah-fekah sikit lah. Kita nak bagi basic. So, macam mana kita nak buat, kita boleh tahu kita ni buka puasa sebab kita ke sebab orang? Sekarang boleh tengok anak mampu tak. Kalau awak tak, kita tak puasa, tak minum sangat, anak boleh tak dia apa nama, susu yang ada tu memadai ke? Oh tak lepas, pukul 2 petang lepas tu kena minum. Berarti masa tu apa yang berlaku? Kita kena ada strategi sikit, macam mana kaedah nak memperbanyakkan susu. Kalau tidak, kita terpaksalah buka. Tapi buka tu bukan sebab kita tau, buka dia. Kita mampu puasa, baby tak mampu. Maka kat situ plus fidyah kena bagi, fidyah kena keluar. Satu mud, satu cupak, lebih kurang 700 gram keluar kepada orang miskin. Dia seperti mana hukum ni, kalau kita tengok, pergi jalan-jalan tepi sungai, tengok-tengok orang lemah. Bila lemah, apa yang berlaku? Kita pun terjun, air habis masuk, minum semua cukup. Dan kita pula nak ambil nafas, minum dulu air dalam tu. Bila minum tu bukan kita nak minum pun, sebab kita nak menyelamatkan orang dalam tu. Kalau tak ada budak lemah tu, kita pula teringin nak mandi. Jadi kita terpaksa batal sebab orang dalam. Maka orang macam tadi, hukum ni macam tadi, orang yang buka puasa sebab orang lain, dia bukan tempat dia. So bagaimana kita nak tahu kedudukan kita tu? Sebelum puasa ni lah, bukan nanti dah puasa baru boleh try. Begitulah pada hukum-hukum yang lain sebelum Ramadan. Baru nanti dah 2 hari puasa baru tahu. Awak rasa boleh kita niat lepas naik terbit matahari? Pukul 8 baru niat. Sebab katanya jangan tak makan apa-apa je. Dan kena niat sebelum terbit matahari ataupun sebelum tegak matahari zawal. Hari ke berapa tu? Hari kedua. Dah hari kedua dah puasa, baru isu niat tu ada lagi. Macam tu juga dah hari kelima. Boleh ke bergigi siang hari ni? Baru timbul persoalan bergigi, itu boleh lagi ke tidak? Udah rasa macam-macam, min ada, Colgate ada, hari kelima dah baru timbul persoalan boleh ke tak guna bergigi tu hari bulan puasa. Patutnya persoalan tu terjawab sekarang. Dah boleh kita kaji apa fiqh-fiqh puasa tu sekarang. Masuk saja bulan Ramadan dah tak timbul dah persoalan tu. Sebab apa dah terjawab? Oh, kita kemaskan dulu dari sudut niat malam hari. Clear lah. Malam hari tak adalah timbul bangun. Yang kita kelirukan soal boleh niat sehingga tegak matahari zawal pukul 12 tengah hari, itu puasa sunat. Itu puasa sunat. Ramadan clearly Syafi'i habis saja subuh clear dah masuk saja subuh dah kena niat. Itu Syafi'i settle. Jadi kat situ kena clear sebelum Ramadan, bukan masa Ramadan. Orang buat kadang-kadang orang buat pekah ni, kelai-kelai pekah ni bila 26 Ramadan baru Allah silap dah kamu puasa sebelum ni. Dia baru silap tu dah 15 hari puasa dah. Okey, jadi hari ni masih terlalu awal dan masih awal untuk kita buat preparation fiqh puasa. Mana kamu nak cari fiqh tu? Punya banyak lah hari ni, tak payah nak bagi tahu dah. Ruang-ruang untuk kita menuntut, mengaji, mempelajari tentang fiqh-fiqh puasa. Apatah lagi sekarang ni ada musim contemporary punya isu, memang kena kuasai. Boleh ke tak ni? Saya ni antara orang yang tunggu turn vaksin ni. Vaksin masuk kulit lah bagai semua. Okey. Lepas tu saya pun pengguna apa tu apa panggil tu? Inhaler. Macam mana ni saya pengguna inhaler? Timbul persoalan tu hari yang ke-20. Boleh ke tak saya inhaler? Sebelum ni guna tak? Kena guna, tidak cungap saya. Udah belum macam mana? Jadi terjawab ke tidak, saya mungkin nak cerita ni tak ada lagi, kita dah isyak kan. Nak isyak. Jadi poin saya secara kesimpulan, masalah fiqh puasa ni
kena di standby nak menyambut Ramadan. Segala soalan-soalan tu kena jawab dulu. Ada jawapan dah sebelum tanggal 1 Ramadan. Tambah isu-isu contemporary hari ni kan. Boleh ke tak ambil darah, boleh ke tak bekam, boleh ke tak vaksin, boleh ke tak, macam-macam soalan-soalan contemporary itu perlu dijawab. Okey? Itu dia. Baik, itu asas. Selain daripada tadi saya kata mempromosikan soal Ramadan yang nak datang ni, siapa? Kita lah, pihak-pihak yang ada autoriti dalam keluarga sebagai bapa, ingatkan anak. Koma ni perempuan-perempuan ni dah habis puasa ni, dah ganti ke ni? Dia tanya kita balik, ganti apa? Kalau ditanya balik ganti, kita kena jawab. Tengok-tengok ada kapok, oh tak sempat habis ayah, macam mana nak selesai? Kita kena jawab macam mana tak selesai tu. Tu dia. Kalau jenis pikul sebulan tu dah lah tu. Ni dah tinggal 2 minggu je. Tapi yang jenis dapat 7 hari, 5 hari tinggal kan, okey, ada lagi masa. Siapa yang nak ingatkan tu? Kita lah bapak ni yang baru mengaji hari ni, yang baru diingatkan dengan tajuk malam ni, kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana nak nyambut Ramadan. Okey. Okey. Contoh Jadi kita tengok lagi apa kata ulama berhubung hal ehwal Ramadan yang perlu kita sambut. Baik. Saya ceritakan sikit apa di sisi makalat ataupun para ulama berhubung dengan Ramadan ini. Kena ambil betul-betul kesempatan Ramadan ni. Saya cerita awal supaya nanti Ramadan masuk kita tidak mempersiakan. Hadis yang masyhur yang mungkin nanti kalau ada tuan-tuan didengarkan dengan tazkirah Ramadan, asatizah dan guru-guru kita akan sebut hadis yang sama lebih kurang. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu hari naik mimbar, panjat mimbar. Faqala amin amin amin. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam amin amin amin. 3 kali amin. Masyhur hadis ni semua ramai orang tahu. Faqala bukan qila, maka dikatakan oleh sahabat kepada Nabi yang pada ketika itu dengar. Maka kata sahabat, ya Rasulullah innaka sa'idtal mimbar faqulta amin amin amin. Ya Rasulullah, kami dengar kamu ni panjat tadi naik tangga, naik mimbar ni. Kemudian masa kamu naik tu kamu sebut amin 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 ya Rasulullah. Faqala, kata Nabi SAW, inna Jibril alaihi salam atani faqala. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya pada ketika aku panjat tangga mimbar tadi, Jibril alaihi salam telah mendatangi aku. Kata Nabi. Faqala, maka Jibril sebut pada aku, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Satu, apa dia? Siapa yang masuk Ramadan, masuk bulan Ramadan nombor 1 lah masuk Ramadan kemudian nak berakhir Ramadan, habis macam tu je, berakhir Ramadan, falam yughfar lah, Allah tak ampun dosa dia masa tu, Allah tak ampun dosa dia masa tu, fa'ab'adahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhi diri daripada dia. Allah jauh ni na'uzubillah lah, kita pun tak ada. Jauh rahmat Allah pada kita, tak beri kebaikan kepada kita, tak beri segala-galanya redha pada kita. Itu maksud ab'adahullah, jauhnya Allah pada kita. Bila seumpama itu Nabi sebut apa? Amin. Amin. Artinya Nabi mempersetujui tindakan apa yang disebut oleh Jibril AS tadi. Layaklah orang itu. Maksud saya ringkas, mudah cerita macam tu. Betul. Mudah-mudahan macam itulah layaknya orang yang kena seumpama itu yang dia orang buat. Ramadan datang, berlalu macam tu, Allah tak ampun dosa. 1, 2. Qala wa man adraka walidayhi aw ahaduhuma fadakhala an-nar. Siapa yang ada dua ayah, ibu ayah, mak ayah ada pada mereka tu dulu. Mereka ni ada mak ayah atau salah seorang daripada keduanya, tapi mereka mengabaikan ibu dan ayah pada ibu ayah mereka, fadakhalan nar, masuk neraka dia mah. Maka masuk neraka. Nabi akui amin. Ini cabaran juga untuk kita. Anak-anak yang ada depan kita hari ni, ada ibu ada ayah, baktilah seadanya.
Doakan pada mereka. Kalau yang dah pergi tu, berdoa pada mereka banyak-banyak. Sebab apa kita kalau nak kira lemah dan kurang mereka, sebab kita dah belajar tinggi barangkali. Sebab kita ni lebih cerdik pada dia barangkali. Kita ni selesa sikit, dia tu kampung sikit opanya. Maka kita ketepikan dia, kesampingkan dia dan sebagainya. Maka atas usaha itu, kamu rasa kamu kuat dan kamu rasa kamu ada segalanya itu, kamu kesampingkan dia. Kata Allah SWT, yang layak untuk dia adalah fadakhalan nar, masuk neraka. Dan benda ni dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperakui. Amin. Masuk. Di sebab tu sikap kita kepada kedua orang tua kita ni kena, walau sebagaimana mereka sekalipun, walaupun min ahlil fisq ataupun ahlil fasiq, buruk betul ya akhlak bapak tu, akhlak mak tu, maka sikap anak ni apa yang kita nak buat? Bukan menghardik dia. Nombor satu, sekadar boleh tegur, tegurlah. Okey. Tak boleh tegur, contohkan depan dia apa yang patut kita buat. Saya baru ni cerita bila sebut PTA, Pegawai Takbir Agama ni, kerja hakiki antara kerja saya adalah menjaga kekeluargaan Islam ni lah, ataupun orang nak nikah kahwin ni jumpa gema lah, itu istilahnya. Okey. Satu keluarga tu saya kongsi kan. Satu keluarga ni, anak perempuan dia tak nak bapak dia nikah dengan dia. Saya pun pelik, apa tak nak pula kan. Dia anak first, dan 4 orang lagi anak perempuan dia masa tu. Saya kata kenapa tak nak? Pak satu dia kata ayah dia ni sepanjang keberadaan anak-anak dia di rumah dah 20 tahun tak pernah tengok sembahyang. 20 tahun tak pernah sembahyang. Dan kami masa belajar dulu, wali yang nak menikahkan kami ni mesti wali adil, dia sebut itu. Wali tu wali adil. Apa maksud wali adil? Tak fasik lah. Wali yang baik, wali yang tak ada dosa, bukan tak ada dosa, yang tidak melakukan dosa besar, kurang melakukan dosa kecil dan sebagainya. Wali baik, bukan ahli fasik. Jadi mereka tak hendaklah mewalikan bapak dia ni. Dan diguna satu point lain, yang bapak dia ni bila memang tak pernah sembahyang lah. Okay? Lepas tu bapak dia ada satu sakit dia on off lah, dia ambil ubat lah sikit kan, pergi Tanjung Rambutan apa semua, ada makan ubat sebab mungkin dia stres hidup, stres pekerjaan masa muda dia, kemudian dia sampai tua dia ada stres. So dia guna kunci mati, kata kenapa tak nak nikah dengan bapak, sebab bapak gila, dia kata gitu. Bapak gila dalam masalah wali, boleh pindah wali daripada bapak terus cari adik-adik, boleh. Tapi saya macam tak sedar hati. Tadi kamu cerita bapak kamu tak adil, bapak kamu fasik, tapi kamu cerita gila pula. Boleh tak saya buat temu janji dengan bapakmu, saya panggil dia datang. Dan dapatlah jumpa bapak tu. Katanya gila tu, tak jumpa gila tu macam mana. Tak tahulah saya punya kaedah untuk menentukan gila orang tu tak betul caranya kan. Tapi saya adalah trap dia sikit-sikit cara nak suruh gila tak gila tu kan. Saya panggil, Assalamualaikum Ji, Haji tahu ke datang ke mana ni? Apa tak tahunya anak kata suruh siap pergi pejabat agama. Okey. Tahulah ya. Apa punca datang ni? Entah, dengarlah pun dia pun nak menikah. Tahulah anak nak menikah. Apa tak tahunya dia pun nak ngelak pada aku lah tu. Ini bukan gila punya perangai ni. Tahu ni. Jadi kalau anak nak nikah, patut apa buat apa? Anak perempuan, akulah walinya. Akulah walinya. Berapa orang anak perempuan? 4 orang. Itu pun tunggu aku semua wali kalau panjang umur. Memang nak walikan lah. Apa pula aku bapaknya. Kemudian gitu. Saya pun tak adalah, dah cari trap untuk gila tu tak jumpa masa tu. Jadi saya ambil sentuh bab pada masalah fasik tu pula. Ni apa nama, anak ni kalau dapat nak nikah, apa macam mana Tuan Haji dari sudut amalan, dari sudut semayangnya, dari sudut apa? Ialah kita ni bukan sempurna katanya. Kita ni bukanlah sempurna, tapi kalau nak semayang tu bolehlah nak semayang. Di bawah tu, bila lah semayang Jumaat sebenarnya itu? Entah dah tak ingat. Entah dah tak ingat bila lah. Ada 2 tahun lebih. Lebih.
Oh, itu Jumaat tu ya. Subuh tu kalau suruh baca doa kunut, ingat lagi. Acah baca doa kunut, baca sikit punya lancar doa kunut. Bila lancar saya kata, baru sembahyang pagi subuh tadi buatlah kunut ni ya? Tak buat, lama dah tak buatnya. Lepas tu saya kuat lagi yakin, boleh tak baca Fatihah? Dia pun baca Fatihah, baca tahiyat. Lepas tu saya pun kata, susah juga orang ni. Kalau fasik dan tak ada ilmu, memang saya adalah caranya tu. Tapi ini berilmu orang ni. Kok dah lama tak sembahyang, lupa Fatihah. Saya kata, walau tak sembahyang lama pun tapi ingat Fatihah. Atau Fatihah ingat dalam sembahyang aja. Fatihah dalam sembahyang aja. Oh, dia betul-betul jawab tu. Saya kata, betul juga tu. Zaman sahabat tu kena ketik jalan kalau jengking pun baca Fatihah. Kan? Orang hari ni penawar semua baca Fatihah je. Dia sebut kat saya. Selain saya pun angkat tangan, ginilah, sebenarnya anak tak apa berkenan dengan tu haji ni nak menikah dengan dia. Anak saya memang apa itu, kami masalah keluarga, katanya. Tu saya katalah, memang gitu prinsip seorang ahli fasik, bla 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 bla. Jadi penyelesaian dia masa tu, saya nakkan bapak ni kerana rasional saya minta dia itu berazam untuk semayang 2 rakaat, semayang taubat masa tu juga. Semayang taubat masa tu juga menginsafi perbuatan dan tindak tanduk dia, dan depan itu anak-anak tengok secara zahir bapak dia sudah taubat. Masa taubat itu mudah-mudahan Allah terima segala kekurangan, segala dosa sebelum ni, dan masa tu dia adalah bersih. Maka masa tu kamu nikah kalau sebulan lepas tu elok dia menikah. Masa tu dia taubat, isytah taubat. Jadi inilah pattern orang kita. Jadi saya nak kaitkan isu anak tadi tu. Saya kata nak berbakti pada anak, berbakti pada bapak kita problem macam mana pun, bukan tak ada masalah, bukan tak ada selesai, boleh selesai, ada kaedah. Cuma percaya sikit, husnuzan bapak tu, dia ada keegoan tersendiri. Tapi betul lah kaedah anak-anak tu datang pejabat untuk datangkan guna antara orang tiga untuk pulihkan bapak tu dengan sudut orang-orang yang mampu berhadapan. Jadi cerita orang tu tak mampu lepas ni, kalau tak datang pejabat tak apa, jumpa tu imam berjalan dah. Untuk imam baca Fatihah, dia baca Fatihah, untuk imam baca Baqarah, benda dengar lagi. Insaf kawan tu. Lepas ni kalau ada masalah masyarakat dalam soal ni, anak tak mampu nak urus bapak sebagainya, cari tok imam. Tok imam suruh sembahyang taubat dalam masjid, insya-Allah. Lepas tu suruh nikahkan balik. Boleh. Jadi jangan kita sempitkan kemelut masyarakat tu. Oh, itulah bapak kamu tu memang teruk orangnya. Kita pula yang nambah. Jadi tak boleh. Kita akan jadikan sentimen anak apak tu jadi teruk kan. Tak, kita selesaikan masalah tu dengan komuniti. Okey. Cerita anak pak pula terakhir, apa kata Nabi SAW tentang amin? Faqultu ya amin, qala wa man dzukirta indahu falam yasilla alaik. Siapa yang menyebut, yang disebut tentang kamu ya Rasulullah, disebutkan namamu, pujian kepadamu, dan dia tidak berselawat, membalas selawat kepada kamu, fa'abadahu Allah, maka Allah akan jauhkan dia. Yang ketiga tadi, apa dia orang tu? Disuruh selawat, dia tak jawab selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan jawab apa? Salli ala Nabi. Nak jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. So, kita bila dengar lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaz gesaan selawat, suruh selawat. Salli ala Nabi, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kena jawab? Sebab tidak, Allah akan jauh daripada kita. Seiring dengan tiga perkara yang lain tadi itu, seperti mana Allah Ta'ala jauhkan kita. Kalau kita jauh daripada masuk Ramadan, kita keluar dalam keadaan Allah tak ampunkan dosa. Baik, 5 minit kita tak boleh lama sangat. Kita main syak. Jadi tuan sekalian, itu antara nukilan-nukilan para salafun salih sebelum ini, bagaimana mereka nak sambut Ramadan. Okey, saya rangkumkan 3 perkara yang kenapa kita kena ambil Ramadan ni sebagai peluang untuk kita koreksi diri, tambah baik. Sebab dia madrasah tuan-tuan, dia medan tau, dia medan untuk koreksi diri. Kita berasa kita ni Allah teruk benar 11 bulan ni, semua tak ya, semua jumpa orang nak marah, buat jual beli tu fikir nak untung, ambil untung bawah itu ini sebagai, nak semua nak fikir maslahat itu semua. Macam mana nak koreksi? Tapi insaf dengan diri. Tak betul ni, tak betul. Macam mana nak baik? Ramadan ni perbaik betul. Mudah-mudahan dia dalam masuk Ramadan nanti dia akan jadi sempurna. Sebab apa? Kita tengok. Bila masuk Ramadan Al-Mubarak akan datang. Okey?
Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, okey, man shama ramadhana imanan wa ihtisama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis yang bakal kita disebut kerap nanti bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Okey, siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan atau ihtisaban, perkiraan, okey, maka diampunkan baginya segala dosa, ma taqaddama min dhanbi. Dosa yang lalu-lalu pun diampunkan. Okey? Maka mana boleh diampunkan? Fa ramadhana muhraqatun lidhunub. Ramadan ni, bila disebut Ramadan ni, kalau tengok literal perkataan dia, maksudnya panah dan terbakar. Ramadan ni bulan Ramadan. Tapi dia berasal pada dasar Ramdha. Ramdha ni panah terbakar. Signifikan kepada panah terbakar tu apa dia? Dia membakar dosa. Masuk bulan tu, dosa-dosa yang banyak ni dibakar. Wa mutahharatun minal atham. Dia akan menyuci segala dosa-dosa kita. Tu dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Muslim, ada beberapa perkara yang akan disebut, perkara itu kalau dilaksanakan, diamati betul-betul, dia sebagai penghapus dosa. Ingat, satu, as-salawatul khams, salat 5 waktu, penghapus dosa. Ingat, basic, biasa je 5 waktu ni kan, tapi dia adalah mukaffarat, penghapus dosa. Buat betul-betul. Satu. Apa lagi? Wal jum'ah ilal jum'ah. Okey, salat 5 waktu daripada Jumaat ke Jumaat. War Ramadan ila Ramadan. Mukaffarati ma bainihinna idza ijtanabat al-kaba'ir. Okey? Tu dia. Maka solat 5 waktu daripada Jumaat ke Jumaat, daripada Ramadan ke Ramadan, akan diampunkan atau dihapuskan segala dosa-dosa besar. Jadi ambil peluang soal orang yang puasa pada bulan Ramadan, maka fadilat kelebihan tu sangat besar. Okey? Dan apa yang saya boleh sebut lagi yang terakhir hadis tentang yang masyhur bakal disebutkan juga nanti, iaitu bulan Ramadan akan datang, dia mengajarkan kita al-ikhlas wal bu'du 'anir riya. Okey, jadi Ramadan akan datang ni sebenarnya kita akan ada satu medan latihan untuk ikhlas. Sebab apa saya kata ikhlas ataupun jauh daripada riak? Semua orang akan puasa. Semua akan puasa. Dan boleh je nak minum dan bilik air, masuk bilik air minum. Boleh je. Semua orang kan tahu pun. Tapi kenapa kita buat? Sanggup lapar. Kau tanya orang tentu hala kat luar tu pun, kan? Mungkin dia kurang pada masalah aurat, mungkin dia kurang pada masalah semayang. So masuk semayang dia tak semayang. Tapi puasa tak? Puasalah Ramadan katanya. Kenapa dia buat? Okey, di situ barangkali dia nak latih ikhlas. Ikhlas. Sebab dia bukan buat sebab orang. Orang lain semua puasa. Okey? Maka begitu juga dia jauhkan diri daripada riak. Nak tunjuk kat siapa? Sebab itu atas latihan ini Allah Subhanahu wa taala sebut adalah hadis kursi. Puasa ni bernilainya kalau kita laksana betul-betul, dapat dia punya kesan apa dia? Iaitu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis kursi, yatruku ta'amahu wa syarabahu. Puasa ni tinggal makan minum. Wa syahwatahu min ajli. Makan minum tinggal, syahwat tinggal. Sebab apa? Min ajli, sebab aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah sebut as-siyamu li, puasa ni aku. Puasa ni adalah milik aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, aku yang berikan apa-apa balasan kepada mereka. Lepas tu dalam hadis ayat Quran kan, was-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam Quran Al-Qurtubi sebut ayat ni, orang-orang sabar Allah akan beri balasan tak terhitung banyak. Kita ni dalam beramal ada spesifikasi nombor. Semayang jemaah 27, sedekah 1 kali 100, apa lagi gitu, buat satu kebaikan tambah kali 10. Tapi puasa, Al-Qurtubi sebut dalam ayat sebut as-sabirun itu adalah orang puasa, as-saimun. Puasa ni berapa nilai dia? Ajrahum bighairi hisab, tak terhitung.
Kalau kita kata 5,000, lebih 5,000 tak terhitung. 1,000,000 lebih nilai puasa. Sebab tu Allah layak untuk sebut as-siyamu li, puasa tu aku. Sebab Allah boleh nak bagi berapa yang dia kehendaki. Wa ana ajzi bi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan bulan Ramadan tu setiap kebaikan yang ada, sebelum ni bagi makan orang, anda bagi makan, dapat pahala makan. Ta'amu ta'am, kata Nabi, bagi makan. Oh, jumpa orang susah, bagi. Zakat, bagi. Bantu buang duri di jalanan, boleh dapat kebaikan. Sedekah ataupun zikir biasa. Tapi masuk Ramadan, wal hasanatu asyru amthaliha, semua kali 10. Semua baik, semua kebaikan masa tu kali 10. Tuan-tuan, tak nak lagi, invest kali 10. Buat apa-apa je 10. Macam ada duit lah orang bagi. Kalau awak invest 100, dapat 1,000. Invest 1,000, dapat 10,000. Macam tu, itulah. Itu. Jadi Ramadan sangat besar nilainya, tuan-tuan. Kita cerita dulu kebaikan dan kehebatannya itu. Tinggal lagi yang terakhir adalah nak ke tak nak? Itu dia. Nak ke tak nak? Ramadan ni nak sambut macam kadar buka puasa penat, muka toya, muka Allah penat, kompak-kompak bulan puasa. Cerita kat orang, masak apa? Beli apa? Udah hari kelima. Itu je rutin kita kan? Apakah hendak macam tu je? Tak. Barangkali kita nak nilai tambah, value kita tambah. Mudah-mudahan perkara itu kita akan dapat koreksi, tambah baik, dan nilai tersebut insya-Allah kita tergolong di kalangan orang-orang yang tidak mensia-siakan Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu kesalahan diri saya sendiri. Maaf atas segala kesilapan tutur kata yang mungkin terasa dan sebagainya. Mungkin ruang masa yang sangat ringkas, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita boleh lagi lah menukilkan bicara. Saya tak reti apa, tuan-tuan, just pindahkanlah apa kata ulama. Ilmu tak ada, jadi sekadar apa yang kata ulama, itu je lah saya boleh kongsikan pada tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan kebaikan kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.